Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu perbincangan bagi membincangkan berkenaan salah satu isu dalam bidang sosial pada masa ini. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Fatimah binti Ibrahim selaku pensyarah bagi kursus pengantar bahasa Melayu komunikasi kerana telah memberi kami peluang dan ruang untuk menyelesaikan tugasan ini dengan sempurna. Baiklah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, di sini kami kumpulan 7 ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pergi bercuti, menaiki feri, singgah ke kedai, membeli keria. Nama yang diberi Aina Nabilah binti Zakaria. Baiklah saudara Afif, apa khabar saudara? Boleh saudara berkenalkan diri? Terima kasih saudari Aina. Alhamdulillah saya khabar baik. Baiklah, sebelum tu izinkan saya memberi serangkap pantun. Cantik sungguh burung kenari, Afif Humaidi nama diberi. Baiklah, bagaimana pula dengan saudari Amirah? Saudari sihat? Boleh perkenalkan diri saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Oleh itu, izinkan saya perkenalkan diri juga menggunakan serangkap pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, singgah sejenak di Bekasi. Assalamualaikum semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Hadira Amirah binti Husaini. Bagi membuka tirai perbincangan kita pada hari ini, topik yang akan dibincangkan ialah isu penyalahgunaan dadah. Polis Kelantan menumpaskan sindiket pengedaran dadah yang aktif di daerah Kota Baru selepas menahan 5 lelaki dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih 6.4 juta ringgit. Semua suspek berusia antara 27 sehingga 39 tahun ditahan di beberapa lokasi berasingan bermula 29 Ogos lalu dan kini direman selama 13 hari sehingga 11 September ini. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata dadah yang dirampas adalah 624,000 biji pil kuda, 400 biji pil Eramin 5 dan 78,810 gram ganja. Katanya tangkapan pertama membabitkan lelaki berusia 27 tahun di tepi Jalan Pengkalan Cepa di Kota Baru yang mana pemeriksaan dalam Pro 2 Viva dipandunya menemui beg plastik berisi pil kuda dan Eramin di tempat duduk penumpang hadapan. Beliau berkata demikian. Mutakhir ini, gejala penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja di negara kita semakin serius. Gejala ini telah berlaku sejak beratus tahun yang lalu. Persoalan saya kepada saudara Afif, apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan dadah ini sebenarnya? Terima kasih saudari Aina di atas soalan itu. Baiklah, penyalahgunaan dadah bermaksud penggunaan dadah yang bertentangan dengan kepentingan rawatan. Hari ini kita dapat lihat istilah penyalahgunaan bahan lebih sesuai yang merangkumi alkohol, ganja, tembakau, kokain, dadah perangsang dan inhalan. Perkataan bahan ini lebih sesuai berbanding dadah kerana dadah ialah bahan kimia pembuatan manakala bahan banyak disalahgunakan secara semula jadi yang tidak boleh digunakan oleh manusia. Contohnya, menghidu gam. Baiklah, saudari Amirah, bolehkah anda memberikan sedikit ulasan tentang isu penyalahgunaan dadah? Terima kasih saudara Afif. Seperti yang kita dapat fahami, sudah terang lagi bersuluh bahawa dadah itu sendiri dapat membawa kemudaratan kepada kita. Oleh itu, saya akan mengupas tentang isu penyalahgunaan dadah satu persatu. Dadah seperti yang kita tahu merupakan satu istilah khas yang merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkah laku pengguna apabila digunakannya. Akibat daripada kesan ini, seseorang yang menyalahgunakan dadah akan menjadi ketagih dan sekaligus bergantung hidup kepadanya. Tanpa kita sedari, kita juga mungkin telah menggunakan beberapa jenis dadah dalam hidup, seperti dalam kopi yang mengandungi kafein.
Tanda-tanda penagihan dadah pada umumnya dapat dilihat melalui beberapa perubahan tertentu seperti perubahan rupa, sikap, tabiat dan tingkah laku. Terdapat juga beberapa tanda umum yang boleh dilihat berkaitan dengan kegiatan penagihan dadah seperti kemerosotan kehadiran pelajar di sekolah. Mereka juga mungkin tidak berdisiplin dan menghasilkan kerja yang kurang berkualiti. Ini kerana mereka telah memandang enteng terhadap perkara tersebut dan hanya memfokuskan diri mereka dengan ubat-ubatan terlarang. Seterusnya, mereka juga akan sentiasa berasa resah gelisah dan menghindari kawan yang tidak mengambil dadah. Ini mungkin kerana apabila mereka tahu tentang perkara tersebut, mereka takut dihina dan dicemuh oleh kawan tersebut lalu mereka membuat keputusan untuk mengasingkan diri. Mereka juga akan selalu kelihatan letih, penat dan mamai serta sentiasa berhayal. Seperti yang kita tahu, orang yang mempunyai ketagihan dadah akan berada dalam dunia mereka dan bercakap seorang diri. Sekitar tahun 2017, masalah ketagihan dadah yang berlaku di Malaysia lebih tertumpu kepada remaja yang berumur 18 tahun ke bawah. Berikut merupakan contoh video yang tular di media sosial. Ingin lepak dan menonton televisyen, itu alasan yang diberikan 3 daripada 82 individu yang ditahan sedang leka menagih dadah semasa serbuan operasi Bantras Aktiviti Haram OPSBAH siri ke-38 di projek perumahan rakyat PPR Desa Rejang Taman Setapak Jaya awal pagi 22 September lalu. Tak ada nak baju ni. Kau ambil kerja kan? Ambil kerja lain kucing tu. Boleh? Ha? Betul ya? Banyak. OPSBAH siri ke-38 anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini turut disertai oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Jabatan Immigration Malaysia serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO. Di Desa Rejang ni kita ada 2 orang, umur 13 tahun dan 19 tahun. Aduan daripada keluarga dia dan juga melalui bisikan yang kita buat. Dia proses dia, bila aduan kita terima daripada keluarga, daripada masyarakat, kita akan follow up dengan bisikan. Operasi yang bermula seawal jam 12.30 malam ini memfokuskan kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi selepas menerima aduan orang ramai khususnya di flat PPR sekitar Kuala Lumpur. Semasa kita membuat operasi itu, sekiranya kita dapati ada di kalangan mereka yang memiliki dadah, kita akan silakan kepada pihak. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Dato' Izhar Abu Talib, kesemua bahan yang digunakan untuk melepaskan dian merupakan alat buatan sendiri kesemua penagih. Kesemua penagih yang berusia lingkungan 13 hingga 39 tahun yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat AADK untuk tindakan selanjutnya. OPSBAH akan diteruskan dari semasa ke semasa untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara. Syarina Muhammad Azli melaporkan untuk TV PPIN. Contoh dadah yang telah digunakan ialah cannabis atau ganja. Ia adalah sejenis dadah yang paling kerap disalahgunakan. Ia biasa disalahgunakan untuk tujuan menenangkan diri dan memberikan si pengguna perasaan seronok. Ia juga digunakan untuk aspek perubatan, contohnya bagi mengurangkan sakit dan perawatan paliatif bagi mereka yang mengalami penyakit kanser di peringkat akhir hayat. Ganja ini juga boleh diperolehi dari sejenis pohon yang bernama Cannabis sativa atau hemp. Pohon cannabis mengeluarkan sejenis damar yang meliputi bahagian pohon yang berbunga dan berdaun di sebelah atas. Damar ini juga mengandungi satu sebatian psikoaktif yang dipanggil THC iaitu tetrahydrocannabinol. Kepekatan THC ini berbeza mengikut bahagian pohon tersebut. Kesemua bahagian pohon dapat digunakan dan nama panggilan yang lazim digunakan penagih juga berbeza mengikut bahagian. Contohnya seperti marijuana, pot, weed dan dope. Ianya juga biasa dihisap atau disedut dan boleh digulung seperti tembakau atau disedut melalui shisha. Baiklah, selepas apa yang saya jelaskan sebentar tadi, eloklah jika saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Aina. Bolehkah anda jelaskan apakah punca berlakunya gejala dadah dalam kalangan masyarakat? Terima kasih kepada saudari Amirah atas soalan menarik yang diajukan. Okey, baiklah. Sudah pastinya setiap perkara yang berlaku ini mempunyai punca atau lebih dikenali sebagai faktor berlakunya penyalahgunaan dadah ini. Isi pertama yang ingin saya kongsikan ialah tekanan daripada masalah yang dihadapi seperti masalah peribadi,
keluarga ataupun kerja. Oleh hal demikian, apabila tekanan emosi berlaku secara keterlaluan, seseorang itu akan mengalami kemurungan sehingga tidak mampu untuk berdepan dengan tekanan tersebut. Akhirnya, sebagai jalan penyelesaian, mereka mengambil langkah yang mudah untuk menjadikan dadah sebagai teman setia mereka yang membolehkan mereka untuk melupakan tekanan yang dihadapi. Contohnya, ibu bapa yang sibuk dengan pekerjaan mereka telah menyebabkan anak-anak mereka terasa terasing dan jauh daripada ibu bapa. Oleh hal demikian, anak-anak akan melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah tersebut untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa. Bukan itu sahaja isi yang saya ingin sampaikan, malah faktor pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Baiklah, di sini saya akan berkongsi pendapat saya tentang faktor rakan. Seperti yang kita tahu, rakan ini merupakan orang yang terdekat dalam kehidupan seseorang, terutamanya remaja yang hidup di asrama kerana mereka melakukan rutin harian mereka bersama-sama. Oleh hal demikian, mereka akan saling terpengaruh dengan melakukan perkara yang dilakukan oleh rakan mereka tanpa menyedari kesan-kesan buruk setelah mengambil risiko tersebut. Seterusnya, saya tertanya-tanya kepada saudara Afif, apakah pendapat saudara tentang kesan yang akan dihadapi jika terlibat dalam gejala penyalahgunaan dadah ini? Terima kasih saudari Aina. Soalan yang menarik untuk saya kongsikan. Jadi di sini saya ingin kongsikan tentang kesan-kesan penyalahgunaan dadah dalam masyarakat. Baiklah, kesan utama penyalahgunaan dadah dalam masyarakat ialah keharmonian dan suasana hidup menjadi tidak tenteram akibat terganggu dengan aktiviti jenayah yang majoritinya terdiri daripada kalangan penagih. Aktiviti-aktiviti jenayah yang sinonim dengan penagih dadah. Contohnya, mencuri, merompak, membunuh dan lain-lain lagi. Selain itu, golongan pengedar dadah sentiasa mencari golongan remaja sebagai sasaran mereka. Jadi, perkara ini amat membimbangkan terutama ibu bapa dengan masyarakat tentang keselamatan anak-anak remaja mereka yang mudah terpengaruh dengan ajakan rakan untuk mencuba perkara yang baharu. Akhir sekali, kebanyakan golongan yang membawa penyakit HIV merupakan golongan yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah akibat perkongsian jarum dan seks bebas. Perkara ini cukup menggerunkan kepada segenap masyarakat kerana penyebaran penyakit ini akan membawa kesan yang buruk terhadap masyarakat awam yang tidak bersalah. Jadi, di sini saya ingin kongsikan tentang usaha yang boleh kita lakukan untuk membendung perkara ini daripada berlarutan. Yang pertama sekali, pihak sekolah boleh mengadakan kempen kesedaran kepada murid-murid. Hal ini dapat memastikan murid-murid mendapat kesedaran tentang bahayanya penyalahgunaan dadah ini. Bukan itu saja. Pihak berkuasa boleh menempatkan penagih-penagih dadah ini di tempat pemulihan. Hal ini dapat memberi pengajaran dan kesedaran kepada si penagih untuk tidak mengulangi perkara yang sama pada masa akan datang. Baiklah, kini saya ingin menanyakan kepada saudari Amirah. Bolehkah anda menerangkan tentang kesan penggunaan dadah kepada remaja dan rawatan yang sesuai? Terima kasih saudara Afif yang tidak kurang petah bicaranya. Dengan itu, kesan pengambilan dadah dari peringkat remaja akan meningkatkan risiko untuk menyebabkan penagihan yang serius apabila umur semakin meningkat. Remaja juga akan lebih terdedah kepada masalah fizikal dan sosial berbanding orang dewasa kerana pada masa ini otak dan badan mereka masih sedang berkembang. Dadah dan alkohol boleh menyebabkan gangguan pada fungsi otak yang mengawal motivasi, memori, pembelajaran,
kebolehan membuat keputusan dan juga kawalan tingkah laku. Oleh itu, tidak hairanlah jika mereka yang mengambil dadah dari remaja selalunya akan menghadapi masalah keluarga, masalah di sekolah, keputusan peperiksaan yang tidak memberangsangkan di samping masalah kesihatan. Mereka juga akan menjadi cenderung untuk terlibat dalam aktiviti jenayah. Pada umur awal dewasa pula, bahagian korteks prefrontal masih tidak matang sepenuhnya dan mereka yang terlibat dengan dadah akan menghadapi masalah dalam menganalisa situasi, membuat keputusan dan mengawal emosi mereka. Itulah juga sebabnya kenapa pada umur remaja dan awal dewasa, ramai yang tidak dapat menilai risiko dengan baik lalu memilih untuk mencuba dadah. Pengambilan dadah ketika otak dan badan masih sedang berkembang boleh memberikan kesan jangka panjang yang buruk pada masa hadapan. Seterusnya, rawatan perubatan atau Medication Assisted Treatment (MAT) bermaksud kombinasi ubat-ubatan dan juga terapi tingkah laku dalam merawat masalah penagihan dadah. Adalah penting untuk memahami bahawa rawatan perubatan ini bukanlah bermaksud menggantikan sesuatu dadah dengan dadah yang lain. Dan jika rawatan dijalankan dengan betul, ubat yang digunakan tidak akan mendatangkan perasaan ketagihan. Rawatan perubatan juga perlu digabungkan dengan kaunseling dan terapi tingkah laku bagi mewujudkan rawatan yang holistik untuk meningkatkan kejayaan program rawatan. Ini kerana apabila rawatan yang dilakukan tidak efektif, ianya akan menyebabkan kesan yang lebih teruk dan satu pembaziran akan berlaku. Contoh rawatan tersebut ialah masalah opioid dan alkohol. Seperti yang kita tahu, masih tiada lagi rawatan perubatan yang betul-betul berkesan untuk penagihan seperti stimulan atau depresan. Namun, rawatan sokongan boleh diberikan bergantung kepada gejala tarikan yang disebabkan oleh perkara tersebut. Pemantauan perubatan secara berterusan terutamanya ketika proses detoksifikasi amatlah penting. Bagi klien yang mempunyai gejala penyakit mental dan psikosis pula, ubat-ubat khas bagi merawat penyakit tersebut mungkin diperlukan bergantung kepada diagnosis dan pemeriksaan lanjut oleh pakar psikiatri. Baiklah, apakah yang membantu seseorang itu berhenti untuk menagih dadah? Pertama sekali, mereka perlulah menghargai kesihatan kerana kesihatan yang diberikan oleh Allah amatlah bernilai dan ianya akan berkesan masa panjang apabila tidak dijaga dengan baik. Seterusnya, sokongan berterusan daripada keluarga. Ini kerana tanpa sokongan keluarga, kita juga akan lebih terhanyut dalam masalah penyalahgunaan dadah. Seterusnya, saya akan memberikan sepatah dua kata kepada Aina. Setelah saudari Amirah dan saudara Afif berkongsi tentang kesan terhadap remaja dan masyarakat, jadi saya di sini ingin berkongsi pendapat saya tentang kesan terhadap keluarga pula. Apabila saya menyebut tentang keluarga, sudah pastinya ia sangat penting dalam kehidupan seseorang. Penyalahgunaan dadah ini memberikan kesan yang negatif terhadap keluarga. Antaranya ialah sesebuah keluarga yang harmoni boleh berubah menjadi porak-poranda hanya kerana isu penyalahgunaan dadah ini. Bukan itu sahaja, ahli keluarga yang mengambil dadah ini juga boleh mempengaruhi ahli keluarga yang lain, terutamanya ahli yang lebih muda untuk dipaksa terjebak dalam gejala ini. Hal ini sekaligus boleh menjatuhkan maruah dan nama baik keluarga tersebut. Orang sekeliling sudah pastinya mempunyai pandangan dan tanggapan yang sama terhadap penagih dan keluarganya. Keganasan dalam rumah tangga juga turut berlaku kerana penagih akan kehilangan mindanya untuk membuat sesuatu keputusan. Selain itu, gejala ini boleh dikurangkan jika kita membendungnya dari peringkat awal. Ahli kaunseling perlulah memainkan peranan yang penting, terutamanya di sekolah, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak muda supaya mempercayai diri serta dapat berkemampuan untuk bangkit daripada kegagalan. Hal ini mereka akan berasa tidak keseorangan dan dihargai oleh orang sekeliling dan dapat melegakan perasaan emosi tekanan yang dihadapi. Baik, saya serahkan kepada saudari Amirah.
Akhir kata, seluruh warga negara diseru agar saling bekerjasama dan bersama-sama menitik beratkan masalah ini. Rakyat haruslah bekerjasama dengan kerajaan. Contohnya, rakyat boleh memberikan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya ada berlaku jenayah yang melibatkan kes dadah di sekeliling mereka. Setidak-tidaknya, kita juga dapat membantu mengurangkan sedikit kes-kes penyalahgunaan dadah ini. Adakah anda bersetuju mengenai perkara tersebut, Saudara Afif? Saya bersetuju dengan apa yang anda sebutkan tadi. Jadi di sini saya ingin simpulkan bahawa kita haruslah memastikan masalah penyalahgunaan dadah dapat dibanteras secepat mungkin. Hal ini untuk memastikan generasinya akan datang tidak akan mudah terpengaruh dengan gejala-gejala yang tidak baik ini. Oleh itu, semua pihak harus mengambil berat dan cakna tentang permasalahan ini mulai dari sekarang. Terima kasih Saudari Amirah dan Saudara Afif. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita simpulkan tentang perbincangan kita pada hari ini. Gejala penyalahgunaan dadah ini memberikan impak yang sangat negatif serta membahayakan kesihatan dan kehidupan individu tersebut. Namun, ini merupakan satu cabaran kepada masyarakat kita untuk membendung gejala ini daripada meningkat. Oleh itu, kita semua sebagai rakyat Malaysia yang prihatin hendaklah bertanggungjawab dalam memainkan peranan masing-masing. Sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.